Baiklah, tadi Shu telah berkongsi tentang pemerkasaan belia dari aspek keusahawanan. Saya berkongsi tentang bagaimana kita nak zero hunger, asnaf di Kedah ni supaya tidak ada lagi isu kelaparan. Untuk kali ini kita nak berkongsi tentang pemerkasaan juga kepada golongan belia, iaitu pemerkasaan kesukarelawan siswa Malaysia di peringkat global. Bersama tetamu kita iaitu Nurul Fazirah Muhammad Nasir, Pegawai Kanan Yayasan Sukarelawan Siswa, dan juga Nur Adilah Ismail, Pegawai Yayasan Sukarelawan Siswa. Saya difahamkan ada satu program nanti akan dijalankan pada 3 Disember nanti, iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa akan ada satu kesukarelawan siswa Malaysia di peringkat global. Betul? Ya, betul. Boleh ceritakan sedikit tentang program yang akan berlangsung pada Disember nanti? Alright, terima kasih. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana memberikan platform ini kepada YSS untuk berkongsi. Jadi setiap tahun Yayasan Sukarelawan Siswa atau YSS ini kami mengadakan YSS Volunteer Leadership Development Program dan Alumni Strategic Retreat atau nama ringkasnya YSS VLDP yang kita adakan setiap tahun khas untuk alumni Yayasan Sukarelawan Siswa kita sendiri. Jadi alumni YSS ini adalah mereka yang terpilih yang menyertai VLDP ini adalah mereka di kalangan yang terpilih dalam alumni kita yang telah kita develop sejak 2012 lagi. Jadi keseluruhannya ada 1,395 alumni setakat ini dan kita cuma pilih 200 di antara mereka sahaja untuk menyertai YSS VLDP ini. Jadi apa itu YSS VLDP ini? Adalah sebuah extensive leadership program, leadership training untuk alumni kita yang kita jalankan setiap tahun untuk memberikan nilai tambah kepada alumni YSS sedia ada. Setiap tahun itulah. Sejak bila diadakan? Okey, jadi program ini kita mula diadakan pada tahun 2016 dan setiap tahun pelbagai tema kita ketengahkan. Jadi untuk tahun ini kita akan mengetengahkan tema yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar dan juga perubahan iklim. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan? Okey, antara aktiviti yang kita jalankan dia seperti yang di-mention oleh sahabat saya. Yang pertama kita ada VLDP dan ASR. VLDP ni adalah di mana kita menjemput organisasi ataupun agensi-agensi yang bergiat aktif dalam sukarelawan, terutama dalam pembangunan alam sekitar, pembangunan sosial masyarakat dan sukarelawan. Jadi ini akan memberikan pendedahan ataupun kepada alumni yang datang yang terpilih tersebut untuk mereka mengetahui tentang kewujudannya ada NGO-NGO seperti ini. Dan kita menteraskan program ini berlandaskan dengan SDG, iaitu yang SDG yang berteraskan kepada alam sekitar dan perubahan iklim. Okey, yang seterusnya kita ada Alumni Strategic Retreat. Di sini adalah di mana alumni kita akan agihkan mereka kepada kumpulan dan mereka akan berdiskusi dan berbincang mengenai tema yang kita buat, dan hasil daripada idea perbincangan mereka mungkin boleh diguna pakai oleh YSS untuk kita terapkan untuk di masa akan datang. Dan inilah melalui seperti yang dimention juga, kita terpilih iaitu alumni daripada Malaysia dan 10 negara ASEAN termasuklah China. Jadi bila kita invite daripada negara-negara ASEAN, inilah di mana kata alumni daripada negara ASEAN akan berbincang mengenai setiap orang mempunyai culture yang berbeza, sukarelawan di setiap negara yang berbeza. Jadi hasil daripada perbincangan yang berbeza itu kita akan kombinasikan dan mereka akan pembentangkan kepada staf dan NGO-NGO lain supaya inilah idea yang terbaik dan kita boleh perkasakan dia di peringkat global. Maksudnya akan ada peserta daripada negara-negara luar lah. Kita ada negara-negara lain. Negara ASEAN. Fazirah melihat sukarelawan kita ni berbanding dengan sukarelawan dari negara luar, dari aspek nilai yang kita ada ataupun kudrat tenaga kita ni cukup ataupun tidak untuk mengatasi apa saja isu yang memerlukan sukarelawan. Jadi pada pendapat saya, sukarelawan di Malaysia ini, mereka ini sangat mempunyai motivasi yang tinggi untuk membantu mereka-mereka yang tidak bernasib baik. Jadi di YSS sendiri kita memang memberikan latihan berterusan kepada alumni YSS kita. Jadi sebelum mereka berangkat ke misi sukarelawan YSS, kita akan memberikan pre-departure training yang memberikan mereka latihan mengenai pengurusan finance, mengenai pendedahan mengenai sustainable development goals, bagaimana mengukur impak kepada projek-projek yang mereka lakukan di
di komuniti. Jadi pada pendapat saya alumni YSS ini adalah di kalangan mereka yang bermotivasi tinggi dan juga bersemangat untuk memberi bantuan kepada mereka yang dan kalau kita tengok aktiviti-aktiviti kebudayaan dipertontonkan pada persidangan yang akan dijalankan pada Disember nanti. Kalau kita lihat kesemua mereka ini adalah pada golongan mahasiswa ataupun yang masih lagi belajar, muda lagi. Bagaimana melihat kepentingan aktiviti sebegini untuk pembangunan mahasiswa itu sendiri? Okey. Bagaimana kepentingan untuk mahasiswa macam saya dan Fazira adalah kami pun juga pernah menjadi mahasiswa. Saya juga. Saya bergraduasi di bawah UMS dan UMP. So daripada macam mana kegiatan ni sebenarnya kalau kita lihat dia satu kegiatan yang kita buat adalah saya suka ada sukarelawan kerana daripada kita sukarelawan inilah yang boleh mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Di situlah kita akan tambah nilai kita tu semakin bertambah. Jadi kita akan merasa rupanya ramai lagi yang memerlukan. Jadi bila kita ada perasaan nilai itu, jadi bila ada nilai itu dalam diri kita, jadi setiap orang mahasiswa akan rasa masyarakat memerlukan kita. Jadi masyarakat memerlukan kita, sukarelawan ni pun. Jadi salah satu cara untuk macam mana kita nak membantu masyarakat di luar adalah dengan bersukarelawan. Jadi dengan adanya sukarelawan ni, mahasiswa sendiri boleh bukan sahaja boleh untuk diri sendiri, tapi kita boleh membantu masyarakat luar dan seterusnya membangunkan Malaysia. Jadi kegiatan macam inilah yang membantu Malaysia untuk meningkatkan lagi taraf ekonomi macam masyarakat. Kata, memberi lebih baik daripada menerima. Ya, betul. So, kita memberi sebagai sukarelawan. Ya. Cuma bagaimana kita nak pastikan bahawa tenaga dan juga kudrat kita sebagai sukarelawan ini cukup untuk menangani apa saja isu yang bakal berlaku? Bagaimana? Jadi bagaimana kita nak sustain kudrat tu, jumlah dia tu, kudrat tu. Jadi personally saya sendiri dan juga Cik Adila, kami pun bagi aktif dalam bidang kesukarelawanan ini. Cara untuk sentiasa mempunyai kudrat itu, sentiasa mempunyai semangat itu adalah dengan menghayati apa yang kita lakukan itu. Jadi bila kita menghayati, kita lebih memahami dan kita akan mengerti kenapa kita bantu orang dan juga apa benefit dia bukan sahaja kepada orang tu dan juga kepada kita sendiri. Jadi drive ni, motivasi ni yang akan terus memacu sukarelawan itu sendiri dari kalangan mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, yang akan membantu mereka untuk sentiasa melakukan kerja-kerja sukarelawan ini. Macam anda berdua secara luarannya memang bekerja dalam bidang lain? Ya, kami sebenarnya bekerja dengan Yayasan Sukarelawan Siswa sendiri. Tapi kami berdua juga adalah alumni YSS sendiri. Alumni ini adalah mereka yang telah menyertai misi sukarelawan. Jadi antara apa yang kita katakan modul pembangunan alumni sendiri adalah seperti kami ni, kami join YSS sebagai sukarelawan, kemudiannya menjadi alumni, kita contribute lagi dengan join projek-projek khas yang YSS ada, dan kemudian seperti sekarang kita berkhidmat kepada YSS untuk sebagai ROI kepada YSS itu sendiri. Jadi tajuk kita pada hari ini pemerkasaan sukarelawan Malaysia di peringkat global. Jadi ciri-ciri macam mana kita nak memperkasakan golongan sukarelawan ini supaya kita berada di tahap global itu. Bagaimana? Okey, sebelum tu saya tambah dulu apa yang ada Encik tanya tadi berkenaan macam mana kita nak memastikan kudrat seorang sukarelawan itu berterusan. Sebenarnya yang penting juga adalah planning. Sebelum kita melakukan satu sukarelawan, kita mesti ada planning dahulu. Melalui planning itulah kita boleh tahu kudrat yang mana kita mampu, setakat mana yang kita mampu. Jadi planning itu yang penting. Begitu juga YSS, sebelum kita membuat satu misi, kita ada planning, iaitu kita akan buat riki kepada satu tempat. So bila ada riki inilah kita akan tahu kapasiti ataupun pilihan-pilihan yang sukarelawan siswa yang kita bawa nanti sesuai dengan tempat tersebut. Perancangan adalah pentinglah untuk dalam setiap kita punya kudrat. Jadi bila kita ada perancangan, kita tahu had kudrat kita seperti ini. Macam mana kita nak pastikan kita ni berada pada taraf global itu? Okey, untuk taraf global sebenarnya YSS adalah salah satu organisasi yang mana sebagai contoh yang Miss Fazira ada cakap, pada permulaannya kita memilih mahasiswa untuk terlibat dengan kita punya misi, dan kemudian selepas terlibat dengan misi, kita akan sama ada siswa akan balik ke institusi masing-masing, dan di situlah mereka akan develop diri
mereka dalam sukarelawan di institusi ataupun di masyarakat setempat, ataupun mereka still lagi mengikut program-program yang dianjurkan oleh YSS, projek khas, dan kemudian YSS juga telah provide kepada mereka itu training di contohnya macam international. Kita beri peluang kepada alumni kita untuk pergi ke konferensi-konferensi antarabangsa seperti IAV, IFCO dan sebagainya. Dan inilah salah satu cara di mana kita memberikan alumni kita macam kita panggil networking dengan NGO ataupun agensi-agensi di luar negara. Seperti baru-baru ni je saya bersama 4 orang alumni kita pergi ke IAV di Bangkok, dan di situlah di mana pendedahan kepada alumni mengenai isu-isu tentang sukarelawan di peringkat antarabangsa dan global sebenarnya telah besar. Jadi inilah memberikan pendedahan kepada mereka, dan seterusnya mereka dapat networking dengan antara international. Jadi ini yang melahirkan mereka untuk betapa kepentingannya sukarelawan ini bukan sahaja dalam Malaysia tapi di seluruh negara. Secara ringkas, kalau yang berminat untuk sertai sukarelawan siswa, secara ringkas. Alright, so setiap tahun kita adakan sesi temu duga di Putrajaya dan juga di zon utara dan juga di zon Sabah dan Sarawak. Just follow kita punya social media, Sukarelawan Siswa YSS, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Jadi keep update dengan every news yang ada yang kita update dekat situ. Dan sila hubungi anda punya Jabatan Hak Ehwal Pelajar HEP, dan kita akan alu-alukan kehadiran mahasiswa ini untuk YSS. Terima kasih kepada Fazirah dan juga Adilah perkongsian tentang bagaimana kita nak memperkasakan sukarelawan kita, especially sukarelawan siswa ini ke peringkat global. Terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Baiklah.